Anak di rumah ditinggalkan, kera di hutan disusukan. Sampai bila kita ni nak bekerja in isolation? Nak cari bukan Melayu susah. Betapa powerfulnya kita punya human resource ni, Dok. Ada unsur-unsur yang diajarkan radikal. Kita tembak mereka. Itu saya boleh setuju. You want to protect the culture, you protect it at home. Orang nak tengok buah-buah fikiran yang mantap. Yang ini saya rasa satu perkara yang sangat-sangat tak bermoral. Prima ditubuhkan untuk bantu rakyat. Clear cut. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro. Saya Dr. Fatul Bari. Dan saya Wan Agil. Dan jangan lupa para penonton sekalian untuk terus like, share, follow semua platform media kami. Minta maaf, platform social media kami. TikTok, Facebook, YouTube, Spotify dan juga Instagram. Dan tujuannya semata-mata tentunya untuk memastikan kelangsungan program ini dan setidak-tidaknya dapat memberikan manfaat juga untuk kita dan juga untuk penonton di luar sana. Betul. Kita sebenarnya walaupun kita tak adalah mendambakan Sangat follower tu ramai macam podcast terkenal di tanah air. Yang saya dengar the latest episode dia dengan Tengku Mahkota capai 1 juta. Masya Jadi Allah. kita Tahniah. itu impian lah. Itu tahniah pada Tahniah. keluar sekejap. Kita kena ambil kesempatan ini juga untuk kita mengucapkan sembah tahniah kepada bakal yang di Pertuan Agong yang bakal ditabalkan pada, saya difahamkan, Januari tahun depan. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Ibrahim Sultan Johor sebagai Agung yang ke-17. Dan juga menjunjung kasih kepada Tuanku Agung Sultan Pahang, Sultan Abdullah, di atas hikmat dan bakti beliau sepanjang menjadi Agung kita yang ke-16. Dan saya kira ini antara satu unprecedented moment lah untuk sejarah. Dia ada 4 Perdana Menteri di bawah dia punya daripada Tun Dr. Mahathir, kemudian Tan Sri Muhyiddin, Datuk Sri Ismail Sabri dan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan ini adalah sebenarnya satu perkembangan yang baik untuk negara, yang mana bila mana ada sedikit kehakisan confident rakyat pada ahli politik. Monarki kita mengambil dan mengisi tempat, mengambil tanggungjawab untuk memastikan suhu pertikaian dan perdebatan berkenaan politik ni sedikit reda demi kestabilan politik negara. Demi kestabilan negara. Jadi tahniah kepada Yang Pertuan Agong yang bakal ditabal sebagai Agung yang baru, Agung yang ke-17, dan juga sekali lagi menjunjung kasih tuanku kepada Sultan Abdullah. Dan kita juga tuanku Sultan Johor, Sultan Ibrahim, tuanku cukup terkenal dengan program-program kembara beliau, kembara baginda, kembara Johor, kembara Mahkota Johor. Dan mungkin saya orang Perlis, tuanku, kami mungkin di Perlis ni teringin nak tengok suatu hari nanti mungkin lori transformer tuanku tu mungkin boleh sampai. Jadi boleh mungkin sampai di Perlis. Kembara Mahkota Johor, insya-Allah kita harapkan akan menjadi kembara Mahkota negara. Insya-Allah. Mana tahulah nanti dapatlah Dato' Fatul Bari kita ni dapat tengoklah akhir dekat lori transformer yang famous ni. Ampun tuanku. Jadi kita ada beberapa topik yang kita nak bincangkan pada episod kali ini. InsyaAllah kalau boleh kita cuba kupas sehabis yang baik. Topik pertama, Dok, yang kita nak bincang ni adalah berkenaan dengan bola sepak sikit lah. Bola sepak. Kita suka cerita pasal bola sepak ni. Isu bila mana Madrid menjadi rakan rakan kongsi. Strategik kot. Strategik partner pada Queen Park Rangers. Queen Park Rangers. Mana? Kelab saya tak kenal sangat dimiliki oleh Queen Park Ranger ialah
dalam EPL tu tidaklah terlalu popular sangat. Tapi dia tak ada delegation. Ah, Dia bukan tapi- di yes. peringkat delegation dia Ah, masih lagi boleh survive lah. Boleh EPL survive, tu boleh boleh survive, boleh Macam survive. Manchester lah. Manchester Manchester. pun masih boleh survive. Kita masih boleh survive Manchester. Tapi yalah bawah nak tengok payah. Liverpool lah. Liverpool. Kita Liverpool. Okey, tak apa. Topik itu cumanya apa yang menjadi perbualan hangat, bahkan saya difahamkan dalam parlimen tadi Agil dan penonton sekalian, hal ini dibangkitkan oleh ahli parlimen Titi Wangsa, Datuk Seri Johari Ghani bangkitkan, dan hal ini dijawab oleh Menteri MITI, dan walau bagaimanapun isunya apa? Isunya Matrid, sebuah agensi di bawah MITI, iaitu Kementerian apa dipanggil, Kementerian MITI Ministry of Investment, Industri. Industri dan Industri dan Ha. saya pun tak tahu. Saya bila MITI tu Trade. Sebut MITI yang senang. Trade Okay. Ministry. It is Trade Ministry. Okay. MITI, apabila MITI sendiri sebuah agensi di bawah MITI, di bawah kementerian yang menaja, dikatakan menaja kelab Queen Park Rangers, which is kelab luar negara, kelab Liga Inggeris. Okay. So isunya adalah orang kata apa? Orang kata anak di rumah ditinggalkan, kera di hutan disusukan. Okay. Sedangkan dari sudut pembangunan bola sepak dalam negara kita tu, banyak kelab-kelab yang memerlukan dana, suntikan dana untuk kemajuan, untuk football development, kemajuan pembangunan bola sepak. Okay. Bukan soal kelab-kelab saja, bahkan kita tak settle lagi ni FA punya ni, Football Association, persatuan-persatuan bola sepak setiap negeri. Saya contohnya Perlis, kelab ataupun persatuan bola sepak negeri berhutang banyak, sehingga di-ban daripada menyertai Liga Premier, Liga Super. Tak boleh sertai sebabkan ada hutang. Kelantan pun dengar tak bayar gaji player lagi. Yes, isu-isu ni berlaku dalam negara kita. So persoalannya sekarang ni, okay, tak apa, menteri dah jawab bab tu, saya bukan nak sentuh bab tu semata-mata. Tapi isu ini saya kira agensi kerajaan yang lain, okay, GLC yang lain perlu melihat dan menilai keperluan, ataupun kerajaan perlu melihat dan menilai keperluan untuk pembangunan sukan dalam negara kita, keperluan investment, okay, keperluan keluarkan keuangan, suntikan dana bagi kelab-kelab ini. Itu bola sepak. Kita tak cakap soal RTG lagi. Okay, road to goal. Sukan-sukan tertentu yang kita ada plan, rencana dalam negara kita nak capai gold medal di peringkat, sama di peringkat antarabangsa ke, peringkat dalam negara ke, antarabangsa ke. Contohnya, ini sepatutnya GLC ni memainkan peranan. Sponsor. Kita sponsor kelab besar-besar, kita sponsor luaran, tapi dalaman negara kita ni bagaimana untuk pembangunan sukan. Walau bagaimanapun, ini bukan saya nak kata kat Madrid, sebab saya Madrid, saya difahamkan dia tak keluarkan duit. Dimaklumkan oleh Datuk Seri Zal Madikan dalam kenyataan akhbar beliau, kenyataan beliau, Madrid tak keluarkan duit dalam tempoh 2 tahun. Tapi selepas itu kita tak pastilah. Cuma yalah, ada satu lagi perkara yang mungkin kita tak nak terlepas pandang. Kalau tak silap saya, ada 3 owner Queen Park Rangers ni, dan salah seorangnya ialah Ruben Gananalingam. Dia ni Group Managing Director, ST Chairman ataupun CEO pada Westport. Dia co-chairman Queen Park Rangers dan CEO pada Westport. Cuma bila adalah saya borak-borak dengan kawan-kawan, dia kata, yelah, betul lah, Tengku Zafrul kata tak ada cost pada Madrid untuk jadi naming partner untuk Queen Park Rangers. Dia panggil apa, name partner untuk Queen Park Rangers. Cuma is there any transactional deal di antara Westport dengan MITI ataupun Madrid? Kita tak nak orang tuduh MITI dan Madrid ni mungkin dalam keadaan yang sekarang ni, tak nak ada tuduh-menuduh. Let's have more clarity lah. Let's have more clarity. Kenapa perlu Madrid duduk di situ? Mungkin dia kata untuk promote trade, faham. Tapi kita juga tahu bahawa co-chairman Queen Park Rangers juga adalah CEO pada Westport. So perkara-perkara macam ni kita nak elakkan lah. Kalau orang kata ada lah sensitivity, orang kata ada selfishness atau mungkin ada self interest
self-interest yang kita pun tak nak tuduh, cuma give us more clarity. Itu yang penting. Dan saya setuju dengan Dok pasal pembangunan sukan bola sepak ni satu cerita yang saya rasa dah banyak kali dibincangkan dalam banyak platform. Kita pun dah cakap dah itu sekali. Hari tu dalam 2-3 episod yang lepas tu cerita pasal bola sepak. Soalan yang saya nak tanya, ke mana FM nak bawa industri bola sepak negara ni? Satu. Kedua, adakah aspirasi FM sejajar dengan aspirasi KBS? Kedua, adakah aspirasi ini disokong oleh kementerian-kementerian yang berkaitan, contohnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, itu nombor 3. Dan yang keempatnya, sampai bila kita ni nak bekerja in isolation? Kementerian silo. ni ada in silo. Yang ni orang ni buat lain, yang ni orang ni buat lain, yang ni orang ni buat lain. Akhirnya kontradik dan kita tak capai apa-apa. Ini bukan perkara baru. Perkara ni perkara yang dah biasa berlaku. Bila kita ada banyak percanggahan polisi, itu menunjukkan kita ni adalah sebuah kerajaan yang bekerja secara silo. Jadi itu yang pertamalah yang saya nak kongsi. Yang keduanya, kita nak membangunkan pembangunan bola sepak, yang paling penting ialah dana. Nak mentransformasikan industri bola sepak ni, Dok, saya rasa mungkinlah kita perlukan lagi 10 tahun ke 20 tahun lah nak dapat Malaysia pergi World Cup ni. Saya tak tahu, mungkin saya tak sempat tengok. Saya pun tak tahulah kalau anak-anak saya sempat tengok. Tapi soalannya lah, pembangunan bola sepak ni, dia mestilah pembangunan yang menyeluruh. Framework tu mesti ada fundamental, bermula daripada kecil, daripada community development, sampailah kepada mencari bakat-bakat, kaedah mencari bakat-bakat untuk masuk ke industri bola sepak dengan ada sistem sokongan yang terbaik dari segi pendidikan, pemakanan, fisioterapinya, infrastrukturnya, padang bola sepak, bola stadiumnya. Yang ini kita, we are not serious. Kita tak serius, satu. Dan bila kelab bola sepak ni suffer lah. Maksudnya tak serius lah, kita tak serius tentang pembangunan bola sepak. Saya bukan nak puji dan sebab saya tengok keluar sekejap dengan Tengku Mahkota Johor, tapi ialah kita puji TMJ kerana dia ada vision dan plus passion. Dia ada vision, passionate untuk membangunkan bola sepak JDT. Satu. Kedua, dia ada vision untuk membawa kelab bola sepak JDT ni mencapai satu tahap yang boleh dia capai. Nombor 3, dia ada duit. Akhirnya macam mana pun, Dok, dia ada duit. So sekarang ni kelab-kelab bola sepak dekat Malaysia ni, kita suffer pasal tak ada duit. Dan dulu kalau ingat dulu, kita letak bola sepak ni di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Akhirnya kerajaan negeri yang kena bayar duit. Contohnya macam KL lah, di BKL yang kena bayar duit. Tapi saya tak tahu lah sekarang. Sebab kalau kita tengok kelab bola sepak di UK lah, contohlah dia adalah sebuah entiti perniagaan. FA ni teknikal, kelab bola sepak tu perniagaan. Jadi dengan merchandise-nya, dengan exclusive right-nya, dengan sponsorship-nya, Dia commercialize everything. Dia commercialize everything dengan tiketnya dan sebagainya. But selagi mana tak ada a proper roadmap untuk membina semula industri bola sepak ni, siapa nak tengok? Akhirnya kita tak tengok EPL, Bundesliga, La Liga. Saya dah start tengok J-League. Sebab it's more exciting. Mungkin kita boleh tengok lah sekarang yang terbaru ni, saya tengok yang kuasa bola sepak baru Dok, Saudi Arabia. Yang tu gila punya, dia punya growth ni exponential, dia straight naik shooting. Saya tak tahu apa dia buat. Dia kalau Saudi ini mungkin boleh saya ulas sikit lah pasal Saudi. Bagaimana Saudi bangunkan bola sepak dia. Okay. Dia pakai PIF, Public Investment Fund. Okay, which is sovereign fund dia. Still pakai, macam khazanah kita. Pakai public Yes. Public investment fund. Yes. Dia pakai almost dia so called investment dia lah. Last year untuk 2022 dia invest almost 2 billion. Kita tak nafikan nak lawan duit dengan Saudi ni tak senang. Mungkin banyak duit dia. Public investment fund dia saja, PIF saja ada 700 billion USD. Estate under management ni. So duit banyak, tak payah kira. So dia invest 4 kelab. So ada 4 kelab. 4 kelab, Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad dengan An-Nasr. Okay, An-Nasr ni beli siapa? Ronaldo. Okay. Dan kelab-kelab lain ni ada beli Karim Benzema, ada beli Neymar. Dan Mane. Okay. Mane main dengan An-Nasr. Semua dia orang beli dan bayar gaji.
dan dia own stake dalam stakeholder dalam kelab-kelab ni, dia pegang 30%. It's a good strategy. Yeah, dia good strategi untuk develop. Dan yang terbaru ni hari ni, berita yang kita dapat, dia menang pembidaan untuk Piala Dunia tahun 2034 apabila Australia tarik diri. Lagi 10 tahun Lagi 10 tahun. Saudi host. Saudi, yes. So jadi macam satu kejutan, dan dia pegang tau, dia sekarang ni dia going to take over Newcastle. Dah ambil dah rasanya. 80% daripada shareholder Newcastle Saudi pegang. So kita tengok dia invest untuk bola. Okay, so bukan saya nak kata kita ni, cuma kalau balik pada negara kita ada GLC yang besar. Kita ada Petronas, kita ada TNB, kita ada PNB, kita ada PUNB. PNB tu dah kecil lah. Kita ada lagi apa dia lagi? Petronas. Mana GLC? Sebut dah Petronas. FGV. Kita ada Velcra. Kita ada setiap agensi kerajaan, kementerian ni ada GLC under dia. Why don't GLC ni? Saya tak kata bola sepak semata-mata. Kita ada sukan-sukan yang kita kata RTG tadi. Road to goal. Okay, road to goal tadi. Road to goal yang mana kita target emas di peringkat antarabangsa satu hari nanti. Kenapa tak sponsor? Saya jumpa ramai macam budak-budak contoh. Mari jumpa. Ada di orang Perlis. Tapi main tenis, keluar ayah dia ni betul-betul passionate, betul-betul keluar duit sendiri. Bersungguh-sungguh. Keluar duit sendiri. Pinjam dengan orang, jual kereta, jual tanah nak bagi anak dia jadi pemain tenis profesional. Okey, dan anak dia berada dalam ranking untuk umur tertentu, usia kanak-kanak ke bawah di Asia. Tapi dan apa yang seronoknya ramai orang macam ni tak disokong oleh kerajaan. Itu yang kita minta supaya GLC ni mainkanlah peranan. Tak spesifiknya dalam bola sepak semata-mata. Tapi sukan-sukan yang ada potensi. Sukan-sukan yang ada potensi. Squash, badminton. So dan macam ambil contoh Madrid lah. Dan Madrid pergi sponsor sana. So kita tengoklah dalam negara pula. I think sebelum kita berhenti untuk berehat sekejap, satu benda lah saya mungkin nak kongsi lah apa yang saya rasa. Dok, we lack of imagination. Kita tak ada vision yang clear. We don't know where to go in this industry. Kita mungkin perancang kita 5 tahun, 10 tahun, but I think we need to really pay attention to what we want. Saya suka tambah apa yang you cakap tadi, cakap dua kan, vision dengan duit. Ada passionate. Kena passion. Kesungguhan. Kita passion, rakyat Malaysia passion bola sepak. Kesungguhan. Yang nak buat betul-betul ni. Even you nak go commercialize, go betul-betul. Bagi fokus. Saya get the right people to lead FM lah. Get the right people to lead FM. Kita stop sekejap and then kita akan kembali untuk topik yang seterusnya. Okay. Terima kasih. Relax, bro. Okay, kembali kita ke podcast Relax Bro. Sekali lagi kita nak mohon pada pendengar dan penonton, jangan lupa follow kami semua di platform media sosial, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify. Sokongan pendengar dan penonton lah yang akan memberikan kelangsungan hidup kepada podcast Relax Bro ni lah, insyaAllah. Tadi saya adalah kawan kongsi satu keratan akhbar daripada Sinar berkenaan dengan YB Bagan Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Dia baru selepas buat AGM di AP Bagan, dan dia ada resolusi. Salah satu resolusi yang agak menarik untuk dibincangkan ni ialah dia mendesak supaya Menteri Pendidikan yang juga YB Nibong Tebal ni, YB Fadlina, untuk memberikan treatment yang fair kepada sekolah vernacular. Ini topik evergreen lah. Kita kalau cerita pasal sekolah vernacular ni sampai, orang kata bahasa mudahnya, sampai kiamat tak habis. Saya tak tahu kenapa agak susah kita nak cari titik persamaan tentang sekolah vernacular ni. Tapi yelah, dia kata kena ikutlah ratio bilangan murid tu dengan pembelanjaan ataupun dana bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Kena adil. Tapi saya agak kurang bersetuju kalau kita nak cerita pasal berlaku adil dari segi pembagian dana ni, sebab saya rasa kita patut bercakap lebih terbuka tentang bagaimana kita nak menjadikan sekolah sistem satu aliran tu sebagai satu kenyataan. Yang ini saya rasa mungkin kita ada peluang
Dok, untuk mula membincangkan tentang macam mana kaedahnya untuk kerajaan melihat kepada keperluan dan kemungkinan menjadikan semua orang berkongsi satu sistem pendidikan yang sama. Saya setuju Wagil. Kalau kita lihat zaman saya sekolah, saya ada ramai kawan berbangsa Cina, saya ada ramai kawan berbangsa India. Saya masih ingat nama-nama rakan-rakan saya yang Cina, yang India. Masih ingat sampai sekarang. Cumanya hari ni kalau kita pergi ke sekolah kebangsaan, sekolah rendah. Anak saya pun pernah sekolah di sekolah rendah kebangsaan. Sekarang mereka dah masuk ke peringkat sekolah menengah. Masa-masa mereka di sekolah rendah kebangsaan, nak cari bukan Melayu susah. Ada, bukan kata tak ada. Ada tapi tak ramai. Okay. So isu ni isu evergreen. Kalau kita bincangkan pun wacana pula. Kalau kita bincangkan pun, kalau kita diskusikan pun, topik ini tetap dia akan berpanjangan. Kerana dia akan sentiasa dibangkitkan. Cuma yang paling pokok sekali, saya setuju apa yang Agil cakap, yang perlu diberikan perhatian khusus bagaimana nak membentuk sekolah satu aliran. Sebab apa? Sebab dengan adanya sistem vernacular ni, secara langsung atau tidak, kita tak nak tuduh siapa-siapa ni, tapi secara langsung atau tidak, dia membentuk perpecahan di kalangan kita. We started early. Dia perpecahan di kalangan kita, dan kita telah bermula-mula dah lama. Tujuan perlembagaan kita memberikan hak untuk penubuhan sekolah vernacular ni, antara sebabnya memberikan hak kepada bukan Melayu, kepada yang berbangsa India, yang berbangsa Cina dan sebagainya. Tapi ini, yalah, saya bukan nak masukkan kita nak panaskan balik isu ini, tetapi bila dibangkitkan yang sedemikian rupa, saya kira eloklah review baliklah semua. Kesesuaian, keabsahan, keperluan, dan kerajaan buat kajian yang mana baik untuk kelangsungan perpaduan rakyat Malaysia. Kerajaan ni kerajaan perpaduan. Pada saya, terbaik untuk satukan dan padukan adalah apa? Kebersamaan dan kemajmukan, praktiskannya dalam sekolah. That's the best way. Boleh tunjuk contoh. Saya tinggi nak tengok buku-buku sekolah pendidikan, sekolah kita kan, kita dah ada buku-buku buku apa dia panggil, teks. Kan ada cerita Ali Mutu, saya tahu Ali Mutu Ahok kedai makan. Ahok kedai makan. Walaupun saya tak pasti nama-nama tu lah, tapi saya kata ada lukisan orang muka berbangsa India, muka berbangsa Cina, muka kaum-kaum orang asli dan Bumiputra. So nampak benda tu. Sebab tu bila terdahulu, bila ada keluaran, ada buku yang diguna pakai di sekolah, saya tak ingat buku teks ataupun buku rujukan, saya berikan teguran. Sebab dia pakai karakter-karakter dalam tu, karakter-karakter daripada barat. Orang putih semua dalam tu. Muka orang putih, muka orang ni, which is tak related dengan kita punya masyarakat kita, yang sepatutnya kita ketegahkan nilai dan budaya masyarakat kita di sekolah. So pada saya, itu yang terbaik yang sepatutnya YB Bagan bangkitkan. Macam mana kita nak satukan dan padukan rakyat Malaysia sesuai dengan pilar-pilar dalam kerajaan madani, iaitu kerajaan perpaduan. Saya nak bincang sikit lagi pasal isu sekolah vernacular ni, dengan bermula dengan mengatakan bahawa we lost the opportunity to build a greater human capital development. Kenapa saya cakap macam tu? Kita ni sebagai sebuah negara, bangsa yang orang kata sangat bertuah. Malaysia ni ada banyak kemajmukan, tapi kita ada 3 bangsa yang besar, iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Dan bayangkan kalau rakyat Malaysia boleh berbahasa Melayu, boleh berbahasa Inggeris, boleh berbahasa Mandarin, dan boleh berbahasa Tamil. Betapa powerfulnya kita punya human resource ni, Dok. Betapa powerfulnya human resource kita. Sebab kita boleh bercakap lebih daripada 2 bahasa. English dah memang kita belajar di sekolah. Bahasa Melayu memang kita punya bahasa kebangsaan. Kita boleh cakap sama ada bahasa Tamil atau bahasa Cina. Ini antara bahasa perdagangan. Sepatutnya. Tapi disebabkan kita mengasingkan anak-anak kita mengikut sekolah aliran vernacular dan sekolah kebangsaan, kita hilang opportunity tu untuk mencipta sebuah bangsa yang hebat. Itu satu. Kedua, kalau ada argument yang mengatakan bahawa sekolah vernacular ni untuk mempertahankan norma-norma budaya sesuatu bangsa ni,
Argument saya senang. You want to protect the culture, you protect it at home. It must start at home. You kena bermula di rumah. Bukan bermula di Di sekolah. sekolah. Sekolah ni adalah tempat untuk kita mendidik anak-anak kita dengan konsep dan kaedah yang sama. Mesti ada equitable proses. Kalau anak-anak kita ada peluang belajar Mandarin, saya pun nak anak saya belajar Mandarin. Saya rasa ramai orang Melayu yang hantar anak di sekolah Cina sebab nak berbahasa Mandarin. Saya pernah anak saya masa darjah 1, darjah 2 dalam sekolah kebangsaan kita, dia bagi pilihan untuk tambahan bahasa. Okay, saya pilih bahasa Cina. Di tadika Saya pilih bahasa Cina. Di tadika pun banyak sekarang tau. Itu nombor 2. Nombor 3 yang saya nampak kenapa ia tetap berlaku ialah satu, ada sesetengah pihak yang menggunakan ini sebagai satu modal politik. Kalau it must be divide and conquer. It's a very basic 101 politik, you divide and conquer. Orang-orang politik ni kan, kalau macam ni lah perangainya, saya rasa kita tak patut ada orang-orang politik yang tak bertanggungjawab macam ni. Menggunakan sistem pendidikan sebagai modal Alat politik. politik. Yang ini saya rasa satu perkara yang sangat-sangat tak bermoral. Yang keempat ialah kita kena melihat kenapa sekolah Cina, jenis kebangsaan Cina, kalau nak dibandingkan dengan sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah kebangsaan ni, kenapa dia jauh beza macam langit dengan bumi. Terutamanya dari segi infrastruktur. Kerana penglibatan community, penglibatan Very strong. ibu bapa Ya. di sekolah jenis kebangsaan Cina lebih hebat kalau nak dibandingkan di sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga sekolah kebangsaan. Saya boleh compare. Kalau kita tengok dewan-dewan di sekolah jenis kebangsaan Cina, Masya Allah. Compare tu dewan-dewan di sekolah Masya kebangsaan Allah. kita, Even class, class, compare. dari segi infrastruktur bantuan mengajar, dengan whiteboard dia, dengan LCD screen dia, dengan projector dia. Tak mention lagi ada yang pakai iPad, ada yang pakai laptop. Tapi ada orang kata, orang kata ibu bapa PIBG ni kedekut. Compare tu Ya. ibu bapa PIBG Dia- ni sekolah kebangsaan. Ini Compare tu ibu bapa sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Chinese AJKC, dia pun tak kedekut. So macam mana tu? saya ada experience sedikit lah, Dok. Anak saya pernah sekolah Cina dan sekarang anak saya sekolah kebangsaan. Di sekolah jenis kebangsaan Cina ni, kita bayar PIBG ni bukan puluh-puluh, Dok. Kita bayar PIBG ni ratus-ratus. Ya. Ratus-ratus ni setahun Tapi ada juga konsep yang pakai seumur hidup. Dia bukan ratus-ratus, Dok. Dia ribu-ribu. Okay. Saya tak nak sebut sekolah mana, saya tak nak sebut amount berapa, tapi dia ribu-ribu. Jadi kita boleh nampak komitmen ibu bapa di sekolah jenis kebangsaan Cina ni Tinggi. lain macam. Kalau kita nak bandingkan dengan sekolah jenis sekolah kebangsaan biasa, Dok, saya rasa tak adil. Sebab kadang-kadang, contohlah, ada kes bayar RM60 dia setahun. Tapi bila ada ibu bapa yang sampai tahap nak bayar installment, kita mungkin kata tak masuk akal. Tapi ada orang macam tu. Tapi ada, Ya. Dok, ada. Terutamanya orang yang merasakan RM60 itu mungkin lebih baik digunakan untuk menjaga Kehidupan kelangsungan dia. hidup. Dia boleh beli beras, dia boleh beli ayam, dia boleh beli ikan. Jadi nak habiskan RM60 dalam masa sebulan tu, untuk bayar Macam-macam pilih, boleh. Macam-macam dia boleh buat. Jadi benda ni kita kena ambil kira juga. Sebab ada pemikiran yang mengatakan bahawa bila cerita pasal pendidikan, ini tanggungjawab kerajaan. Membina infrastruktur terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi yang ni ada dilema kerajaan yang kena selesaikan. Sama ada kita nak tengok model SJKC tu workable, ataupun kita nak merge model SJKC dengan SJKT dan juga sekolah kebangsaan. Dan kita juga, yang ni saya pun nak kena tegur sedikit lah. Mungkin ada yang tak setuju dengan saya. Kita di sekolah kebangsaan ni, kalau dulu macam saya Dok cakap tadi lah, kita ada kawan dari pelbagai bangsa. Kalau saya masih ingat, kalau di sekolah kebangsaan dulu tahun 90-an, orang Cina, orang India, orang Melayu ni lebih kurang ni. Ramai dia lebih kurang. Saya punya kawan baik, Cina ada, India ada, lelaki, perempuan semua ada. Saya ingat lagi nama-nama, kalau saya boleh sebut nama-nama, Michael, Paul, Siu Peng Peng. Ini semua kawan-kawan saya ingat lagi. Kan? Dia sebut tak cik. Okay. Jadi maksudnya ramai yang bukan Melayu. Tapi bila sekolah kebangsaan kita terlalu Melayu dan terlalu nampak macam sekolah agama. Ada orang, saya tanya kawan-kawan, kenapa tak hantar sekolah kebangsaan? Saya takut nanti saya punya anak macam jadi macam sekolah agama lah, tak sesuai lah. Ada. Saya ada satu insiden, satu kelas ada seorang je anak Cina. Jadi benda tu tak balance. Tapi kenapa tak balance tu kita kena cari apa punca dia.
Apa punca dia? Saya tak nak tuduh katalah ada anasir-anasir yang instill sekolah kebangsaan ni jadi sampai sekolah agama. Tak. Tapi saya nak kena cakap bahawa ini sekolah kebangsaan. Sekolah ni untuk semua bangsa dan kita tak boleh ada spesifik orang kata naratif lah. Okay, Untuk tapi yang tu sekolah saya tak setuju. Okey, kenapa? Ha. Saya bagi tahu sebab apa? Sebabnya agama Islam agama persekutuan. Betul? Itu satu. Betul. Normalisasi agama Islam sebagai agama persekutuan tu penting. Dinormaliskan dalam institusi kerajaan, dalam sekolah-sekolah, dalam institusi pendidikan. Cara normalisasinya adalah kita assimilate kan. Bukan assimilate dengan paksaan, tak. Dia orang tengok etik berpakaian. Kita tak paksa budak-budak contohnya. Kita disiplinkan mereka saja. Saya pun tak setuju kata budak-budak belum cukup baligh ni kita paksa, kita pukul suruh. Tak perlu up to that level. Kita still bagi pilihan pada mereka. Tetapi kita di peringkat sekolah ni, kita disiplinkan mereka macam tu. Cumanya pendekatan kepada orang bukan Islam, kita kan ada pendidikan civic di sekolah. Betul? Civic. So itu kelas untuk mereka. Dan pada saya kita tak perlu up to that level kebimbangan kita kerana dilihat proses Islamisasi itu. Satu, orang bimbang tu. Seperti mana kita bimbang Kristianisasi. Betul? Okey, dia orang bimbang Islamisasi. Tapi pada saya oleh kerana Islam agama persekutuan, normalisasi bukan Islam hidup dalam kalangan orang Islam tu penting. Dia orang nak kena rasa aman. Dia orang nak kena rasa tenang. Tugas guru-guru, saya mungkin boleh setuju dari perspektif kalau guru-guru tu dia very radical. Tengok, oh ini kafir, ini babi, tak boleh makan, ini. So dia jadi macam takut. Itu saya setuju. Tapi dari perspektif yang lain, nak melihat, nak menampakkan kemuliaan Islam, lunaknya Islam, nilai-nilai agama Islam yang baik, toleransi, itu pada saya patut ditunjuk dan patut diketahui umum. Saya okey. Ya. Bagi saya okey. Saya tak ada masalah berkenaan dengan normalisasi. Bagi saya normalisasi ni, benda ni, proses ni adalah satu proses yang sentiasa berlaku. Sebab orang bukan Islam dengar azan hari-hari. Tak boleh lah sampai tahap masuk Islam. Yang mana ada diberi hidayah pada Allah Ta'ala tu dapat masuk Islam lah. Tapi macam saya kata, ada kebimbangan which need to be addressed. Ada kebimbangan. Sama ada kebimbangan tu tercipta sebab terlalu radikal. Ada guru-guru yang terlalu radikal instill that Islamisasi kat sekolah tu real atau tak real tu kita kena investigate. Tapi kita kena akui yang kebimbangan tu wujud. And we have to address it. Yang ini saya rasa kalau kita boleh address that, maybe kita at least one step ahead. Saat lagi kita masuk bab tu. Untuk ni lah. Tapi sebelum kita berhenti untuk berehat, saya nak sentuh sikit pasal isu solidariti Palestin ni. Isu ni inilah isu panas ni lah. dah ni. Okay. Panas dah. Dia kata adalah sekolah-sekolah yang bawa anak murid dia bawa senapang lah, bawa parang lah, bawa pedang sebagainya. Saya rasa ini kelemahan tu saya nampak di peringkat kementerian. Sebab bila kementerian dia Sekarang you okay tak okay dengan tu? Okay. Saya tak okey. You tak okay? Saya tak okey. Saya okay. Saya tak okey. Tak apa, saya bagi hujah saya. Nanti kita bincang. Saya tak okey sebab bagi saya we don't have to go to that extent. Okay. Tak payah pergi sampai tahap tu. Kita nak solidariti ni, kita nak ajar anak-anak kita ada empati, memahami isu-isu kemanusiaan, memahami keperluan hidup aman damai, menghormati nyawa orang. Dan ini kelemahan kementerian. Sebab apa? Bila kementerian keluar arahan polisi, kena buat Minggu Solidariti Palestin, tak di follow up dengan guideline. Apa yang boleh buat, apa tak boleh buat, apa perlu buat, program macam mana yang nak buat. Yang ini tak ada. Bila yang ini tak ada, macam-macam lah jadi. Interpret macam-macam lah. Saya nak salahkan sekolah tu biar anak murid bawa senapang, saya tak boleh salahkan. Sebab dia interpret polisi tu ikut interpretasi dia. Tapi kalau saya tak setuju lah sampai tahap macam tu. Tak tahulah Dok kata setuju, saya tak tahu lah. Okay, saya bagi tahu sebab apa. Okay. Saya bukan apa. Saya kata saya setuju, tetapi saya tidak ada masalah sehal tersebut. Sebab how do we interpret benda tu? Okay, saya bagi contoh. Contoh macam Halloween ni. Beberapa hari ni. Sebenarnya saya boleh dah agak argument tu. Argument tu je ada. Contoh, tak. Lepas tu hari kantin. Hari kantin buat rumah hantu, pegang parang, pegang kapak dekat kepala. Okay. Semalam saya makan dekat sebelah ni. Dekat Halloween ni kan? Dekat Publica. Tu dia penuh dengan pakaian, dengan bawa pedang, bawa itu, bawa ini. Saya kata, okay. So, isunya adalah
dia betul lah dia pakai kostum tu macam tu. Penampilan dia macam tu. Cumanya saya boleh bersetuju dengan your argument kalau sekiranya ada unsur-unsur yang diajarkan radikal. Kita tembak depa. Itu saya boleh setuju. Okay. You bimbang hal tersebut. Saya pun bimbang. Tapi kalau sekiranya ada masuk nilai-nilai, kita nak ingat nilai kemanusiaan. Okey, nilai keamanan. Okey, bahayanya peperangan, bahayanya pembunuhan, kesedaran dengan saudara kita yang mati di sana. Pakaian macam tu adalah pakaian yang pada saya tak ada apa-apa masalah, sebab bukan kita nak bawa budak-budak tu beratur pergi perang dan sebagainya. Tidak. Ia cuma sebagai satu gambaran solidariti kita dengan Palestin, which is saya tak bimbang pakaian tu. Saya hanya bimbang kalau ada indoktrin. Contoh, angkat senjata, kita kena tembak depa ni. Dengan wording yang tidak baik lah. Itu saya bimbang. Okay. Tapi pakaian tu saya tak bimbang. Sebab apa? Sebab sekolah buat penganjuran pakaian yang macam tu banyak. Okay. Saya masih tak bersetuju. Okay. Saya masih tak bersetuju. Saya nak ribat sikit sebelum kita berhenti. Sila. Sebab kita kena tengok konteks. Kalau kita nak ambil comparison Halloween, konteks Halloween ni, ini perayaan orang nak pakai macam-macam lah. Dia bukan Halloween semata-mata. Ada okay, banyak lagi. Contohnya. Sebab orang pakai banyak argument Halloween ni. Saya pun ambil konteks. Konteks yang kita bincang ialah konteks berkenaan dengan perang Israel dan Palestin. Kalau konteks tu kita faham, bermakna mengajar anak-anak murid bawa senapang dan sebagainya, saya kurang setuju. Tapi kalau tak ada indoctrination, okey lah. Okay, let's agree to disagree on that. Okay. Jadi kita berhenti sekejap berehat. Kita akan kembali pada topik yang seterusnya. Relax bro, okay. Relax. Relax, bro. Okay, kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro. Para pendengar semua, para penonton semua, jangan lupa terus follow kami di semua platform media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Like, share dan juga follow untuk kelangsungan perjuangan kami dan kita semua, insyaAllah. Okay Agil, topik kita dah bincang dah 2-3 podcast yang lepas, perihal kenaikan harga ayam dan juga telur, beras masa tu beras. Dan hari ni apabila diumumkan kerajaan bakal menghentikan subsidi ayam dan mengekalkan subsidi telur dengan terma-terma ataupun dengan syarat-syarat ataupun dengan plan yang telah dibincangkan. So kalau tengok harga ayam turun ni macam bagus. Macam plan ni nampak macam sangat berkesan. Yang disebut oleh Abang Mat beberapa minggu lepas, nampaknya ada hasil hari ni. Tetapi sejauh mana sustain, konsisten harga ayam ini terkawal? Dia kalau untuk makluman pendengar dan juga penonton, Relax Bro, hari kita rakam ni lah 1 bulan November. Jadi hari ni hari bermulanya ayam tanpa subsidi. Hari ni lah hari bermulanya ayam tanpa subsidi. Tapi subsidi telur dikekalkan, kalau tak silap saya. Kartel marah ni. Kartel mesti marah lah. Sebab dia kata, Mafi kata rata-rata harga ayam dilihat tidak naik mendadak. Tak naik mendadak. Mungkin betul apa yang Mafi buat masa ni ialah dia ada stockpiling dia lah. Maksudnya dia maintain the stockpile tu untuk make sure tak ada orang tengah yang main harga ataupun main supply ayam. Sebab selalunya bila datang isu ayam ni, dia supply and demand. Bila banyak supply, ayam rendah lah harganya. Tapi dulu pasal kita ada subsidi, jadi dia orang tak boleh nak main macam tu. Kecuali bila perayaan baru dia jadi mahal. Tapi bila harga ayam diapungkan ni, it will clearly depends on supply and demand. Jadi buat masa ni kita ada stockpile ayam. Soalannya, how far this method will be sustainable and viable? Sampai bila Mafi nak teruskan stockpiling ni? Sebab dia bukan macam beras. Ayam ni ayam lah. Macam gula. Cumanya saya berpendapat mungkin dah sampai masa untuk kita really, macam kita bincang lah Dok dalam episod yang lepas-lepas, we really need to be very clear on our food security strategy. Kalau dengan mengapungkan harga ayam tu can allow more people or investment to come in to bela ayam, then we should focus on that.
ataupun mungkin kita nak partner dengan mana-mana negara untuk bela ayam, then we should focus on that. Jangan sampai ke krisis. Sampai kepada satu lagi krisis, baru kita nak start, dan kita kata stockpiling punya strategi ni tak sustainable, kita nak start look into another alternative. Now, bagi saya, bila come into policy ni, saya very very particular, Dok. Bila come to policy, you mesti ada short term, low hanging fruits lah, mana-mana yang cepat untuk kita buat. Contoh benda ni lah. Mid term, mesti ada long term. You tak ada tiga-tiga ni, it's a fail policy. Bagi saya, it's a fail policy. So untuk satu lagi mungkin yang worth untuk kita bincang, Dok, akhirnya harga ayam ni akan naik. Saya punya prediction. Sebab apa? Bila harga diapungkan, then there will be a manipulation of price. Orang-orang yang berniaga menggunakan ayam sebagai asas untuk berniaga, dia akan naik harga. Di kartel pun bukannya banyak sangat. Kartel pun, iyalah kan. Macam kata lah. Dia pun boleh call, hello bro, jangan naik dulu hari ni. Jangan, besok pun naik. Relax dulu. Pasal hari ni baru first day kita bagi. Mungkin seminggu, 2 minggu, okay. Third week, kita naik. Kita tak tahu. Dan kita pun tak tahu apa akan jadi pada hari-hari perayaan. Sebab di masa hari perayaan ni yang kita akan nampak the reality. Sebenarnya harga ayam yang diapungkan ini sustainable atau tak sustainable. Itu yang saya risau. Yang membawa kepada juga satu keperluan untuk kita lihat sejauh mana kerajaan serius dalam memperkenalkan polisi gaji progresif ni. Yang tak dibincangkan dalam belanjawan 2024. Okey, Agil bangkitkan soal gaji progresif ni kaitannya dengan harga ayam ni apabila harga barangan asas, makanan asas naik. Gaji tak naik. Dia Itu- tak relax. itu. Yang ni dia tak relax. Yang ni dia tak relax. Dia tak So relax. ini pokoknya supaya penonton faham itu realitinya. Ya. So berdasarkan apa ni yang saya ingat podcast lepas kita ada kita bincangkan tentang dasar gaji progresif yang tak di-announcekan Yang dalam tak, bajet. elemen-elemen yang Yes. tak ada dalam belanjawan Dalam belanjawan 2024. 2024. Yang ini saya tak nampak. Kalau kita tak serius, kalau government tak serius untuk melihat keperluan ada polisi gaji progresif, we got a problem, bro. We got a problem. So, itu berkenaan dengan ayam telur subsidi. Kita mungkin nak bincang cepat untuk topik seterusnya. Dok, hari ni ada satu sesi ni, Parlimen tangguh 2 minit sebab tak cukup quorum. Patutnya bila tahu kata harga ayam diapungkan, okey, dan telur dikekalkan subsidi, ahli parlimen lagi serius lah bincang, betul tak? Betul lah. Macam mana nak selesaikan, apa planningnya dan Ini- sebagainya. Ini tak klasik cukup quorum dah berapa kali dah klasik problem lah. Kita saya rasa, Dok, ni. So, jadi macam ini memang tak relax, bro lah. Ini tak relax, bro lah. You jadi ahli parlimen. sekali tampering 400 tu. You jadi Tampering ahli kan sekarang parlimen. So bila tak dah tampering tu masuk, 400, dapat 400 ni 400 eh? kehadiran di parlimen. So, So, bila jadi- you dah jadi ahli parlimen, tugas you ni bukannya hari-hari datang parlimen. Dia parlimen ni ada sesi parlimen. Ya. Bila you kena hadir sesi parlimen, you hadirlah sesi parlimen. Jangan bila ada sesi parlimen, you sibuk nak jumpa orang ni, nak sibuk jumpa orang tu. Dan bila Dia menteri-menteri... dijadikan platform di parlimen ni platform membina networking. yang ni... Jadi Stop it jadi lah. pertemuan-pertemuan di Stop parlimen itu. You jadi ahli parlimen. Ha. Serius lah jadi ahli parlimen. Kalau tidak, kita orang dua ni boleh jadi ahli parlimen. Angkat tangan. Tapi saya seputih ni nak lawan Teresa Kok yang tak lepas lah. Tak apa, itu bukan matlamat kami. Bukan. Tapi sebenarnya It- sebagai kesedaran untuk semua juga. Ya. Kesedaran untuk semua juga yang mana rakyat menanti pandangan-pandangan dan hasil perbincangan yang bernas. Okey, pandangan-pandangan yang bernas untuk dimanfaatkan oleh rakyat juga. Betul. Dan untuk kerajaan buat polisi-polisi yang terbaik untuk rakyat. So itu je. So kehadiran di parlimen ni sangat penting. Bukan hadir saja, hadir bahaslah. Dan seperti mana kita bahaskan minggu lepas, perbahasan-perbahasan pun nak kena bijaksana lah. Kontennya, cara bercakapnya, etiksnya, semua kena ada lah disiplinnya. Orang nak tengok buah-buah fikiran yang mantap. Ini value ahli parlimen Malaysia. Sepatutnya. Sepatutnya. Kita tak ada masalah. Kita okey. Walaupun saya kritik buat content creator gitu ni yang agak respon. Tapi kita okey. Tidak ada masalah dengan TikTok. Pada saya, walaupun speaker tak setuju, itu pandangan Itu speaker. pandangan speaker lah. Itu pandangan speaker. Sebab saya rasa saya still tak setuju dengan speaker. Sebab speaker dia tak ada fundamental. Kenapa dia buat ruling tu? Itu pandangan speaker. Tapi
pada kita, kok mana pun parlimen ini disiarkan secara langsung. So biarlah ahli parlimen nak letak dekat dia punya TikTok ke, Instagram Facebook ke, ke. nak letak 5 phone ke, 8 phone ke, 20 phone ke, ikut suka dia. Tapi yang paling penting bagi kita bukan soal jumlah phone yang dia letak, tapi the quality perbahasan tu. Betul. Konten yang dia nak bawa untuk kepentingan siapa. So itu kita punya Dia kita sebelum punya point. saya sambung apa yang Dok cakap tu, saya tarik balik lah. Saya pun tak nak jadi parlimen. Ini tanggungjawab tu besar, menakutkan. Jangan Jadi- tarik dulu, jangan- simpan je lah. Takut Dok. Cuma saya Lagi tengok-tengok hari lagi tak mai. Parlimen tak hadir. bahaya sebab orang datang parlimen ni, saya tengok slide. Okey, dekat parlimen ni kita ada pelbagai karakter. Satu yang berbahas dengan baik. Ya. Kedua yang suka kacau orang. Suka kacau orang. Ketiga yang tidur. Yang tidur pun ada. Keempat yang datang lepas tu dia hilang. Ni network lah. Dia pergi buat network. Dia buat ni. Saya nak ikut. Tengok jumpa dekat kedai apa tu? Kedai makan restoran dekat atas parlimen tu. Bukan atas parlimen, dekat atas Saya selalu nampak dekat kedai kampung, ayam kampung tu. ayam kampung tu. Ayam kampung tu. Kalau siapa Kedai biasa kampung. ke parlimen, dekat belakang Tugu Negara tu ada satu kedai makan ayam kampung kari kepala ikan. Kat Itu. situ masa parlimen bersidang, Memang penuh. nak jumpa ahli parlimen, boleh Cari pergi situ lah. Tapi kita tolong elan lah kedai tu memang Kedai tu memang sedap, sedap. memang Boleh sedap. cari Dia panggil bukit apa tu Bukit Dekat Tugu Saya parlimen. selalu pergi Bukit Tugu saya panggil. Bukit Tugu. Kalau nak pergi makan ayam kampung, Bukit Atas tu. Tugu. Ayam Kat kampung. belakang Tugu Negara lah. Tapi sebelum saya tak dapat dinner ni, lapar tu. Tapi pasal parlimen ni, sekali lagi saya nak ingatkan. Kalau pejabat awam, ketua pengarah ataupun pengarah akan pergi pusing kat kedai-kedai makan kadang-kadang kan. Pada saya patutnya speaker kadang-kadang pergi pusing pergi tengok Mana ahli-ahli parlimen dia ni? mana ahli-ahli parlimen dia. kita ada speaker, timbalan speaker kan. Asyik Tapi- tekan loceng je speaker. Ahli parlimen ni tolonglah. Saya minta tolong dan saya rasa rakyat Malaysia pun minta tolong. Kita undi you pada pilihan raya adalah untuk you ambil mandat rakyat dan bincang di parlimen. Dan tolong jalankan tanggungjawab. Sikit saya nak sentuh pasal parlimen kali ni, Dok. Sedikit kecewa bila kita dengar pembentangan bajet daripada Perdana Menteri PMX, kemudiannya ada 2 minggu untuk perbahasan. Saya nampak PN ni macam tak ada arah tuju. Sepatutnya dia kena ada patut- schedule kabinet. Dia Ada schedule kabinet yang bahaskan setiap satu kementerian belanjawan dia orang dah dibentangkan. pernah jadi sepatutnya. kerajaan. You guys dah pernah jadi kerajaan. You know the process. You know the problem. Come on. Kita nak pembangkang yang berkualiti. I mean, I'm not saying that UMNO. Kita bukan nak cakap pasal kita ni UMNO. Kita power. Tapi tak. masa kita jadi Tapi pembangkang, masa kita jadi pembangkang, saya Siap. cakap, Dok, saya shock lagi jadi pembangkang. Shock jadi pembangkang. Sebab we know the system. masa kita- tu saya ingat masa tahun 2018 tu masa kita jadi pembangkang, tokoh-tokoh yang tiba-tiba naik menyinar. Betul. Mak- Jadi Tok Mak power. Maslan. Power. Tok Mak Maslan Power. betapa orang kata dekat dia kutuk dia 2016, 2017, 2018. Macam-macam orang kata. Tiba-tiba dalam 2018 Dia power. dia power. Tapi Norma masa tu. pembangkang. Masa tu pembangkang lah. Kita pembangkang. Masa pembangkang. Semua ni tiba-tiba UMNO melahirkan, bukan melahirkan. Nampak Nampaklah tokoh-tokoh ahli tokoh-tokoh yang parlimen yang mampu yang berhujah. mampu berhujah berkenaan polisi-polisi dan isu-isu Yes. rakyat. Jadi saya kecewa sedikit dengan performance PN sebagai pembangkang. Dan kita pun dah, I think kementerian-kementerian pun tengah menggulung. Dan harapan saya mungkin di dalam sesi Dewan Rakyat yang akan datang ni, PN akan ada lah sikit sebagai pembangkang yang berkualiti. Last saya nak tanya ni pasal ada isu dengan komen kata dia mewarisi projek-projek sakit perumahan Prima. Saya tanya ni pasal Dok pernah jadi chairman Prima. Okey. Yang ni Cuba ulas sikit. sebenarnya panjang lah benda ni Hmm. cerita dia. Cerita dia betul saya pernah jadi pengurusi Prima selama setahun 4 bulan lebih kurang. Saya juga sebenarnya mewarisi projek-projek sakit ni daripada sebelumnya, seperti mana YB Ngam mewarisi daripada Datuk Seri Rizal Marikan, Menteri KPKT yang lepas, Kementerian Perubahan, dan saya juga mewarisi daripada pengurusi yang lepas. Dan pengurusi sekarang mewarisi daripada saya. Saya mewarisi pengurusi Dia sebelum saya, maksudnya memang Datuk Seri sentiasa projek sakit lah. Datuk Seri Syedan Kastim, dan sebelum itu Tan Sri Eddie Chan, saya ingat saya lah, pengurusi yang dilantik di zaman kerajaan PH pada waktu itu.
Cuma apa yang saya nak katakan di sini, projek-projek sakit ni ada beberapa jenis sakit dia. Sebab kita di Prima, kita memang ada war room khas dengan kerjasama Kementerian Perumahan, KPKT. War room ini kita teliti projek sakit. So ada projek sakit yang terbengkalai, ada projek sakit yang jenis lambat siap. Okey. Lambat siap ni maknanya tinggal 95.5%. Tapi dia lambat Dah buat dah. Tinggal 4% lagi. 3%, 4% nak siap. Ada few tempat. Yang mana zaman saya terpaksa ambil tindakan, kita terminate the company. walaupun lagi berapa persen. Terpaksa sebab dia lambat dia itu dah melampaui batas. Dia dah tangguh. Kelewatan dia dah lebih 4 tahun. Oh, okey lah. Yang kita... Tapi less than 10%. less than 10%. Doesn't make any sense. Okay, doesn't make any sense. Okay, dan yang paling kita kecewa, orang dah bayar. Orang dah buat loan. Ni rakyat. Okay. Rakyat marah dekat YB kawasan. Yelah. YB kawasan marah dekat kita. So saya pergi turun beberapa kali. Walaupun kontraktor tu datang pujuk kita macam-macam. Saya kata cannot, tak boleh. Because you tak ada progress. So itu realiti yang berlaku. So tu satu. Dan antara sebab juga projek-projek sakit ini. Okay, ini masalah Prima je tak ada duit. Tak ada duit. Okey, tapi Okey, boleh saya nak cerita. sebelum tu Dok. Boleh tak explain sikit mandat Prima? Bagi kita pendengar faham. Prima, untuk makluman, perumahan negara ni ada beberapa kategori. Okay. Kita ada untuk PPR. PPR ni untuk rumah. PPR ni apa dipanggil? Perumahan rakyat. Okay. Satu, kita ada bawah SPNB, Perumahan Mesra Rakyat. Okay, ini semua B40 punya projek perumahan. Untuk kerajaan juga menyediakan di peringkat pusat projek perumahan untuk penjawat awam. Penjawat awam tu PP1M. PP1M. Okay. Di bawah penjawat awam tu dulu. Okay. Zaman Datuk Najib juga dia create satu lagi entiti untuk kategori M40. M40 yang gajinya di antara RM3,500 ke atas sehingga RM15,000. Gaji isi rumah, pendapatan isi rumah. So perumahan Prima diwujudkan. Dan even Prima, kita ada akta perumahan Prima sendiri. Kita ada sendiri, which is dibentuk dalam parlimen. Okay. Dan apabila diwujudkan di zaman Datuk Najib, mula-mula sekali target Datuk Seri Najib pada waktu itu yang saya faham adalah untuk menjadikan M40 ini penduduk miskin bandar dia panggil. Walaupun M40, kena ingat tau, kalau gaji isi rumah lebih kurang dalam RM5,000, dia M40 dah. Tapi sebenarnya dia miskin. Dia miskin bandar, tapi dia M40. Kategori M40 based on gaji base. Okay. So Datuk Seri Najib nak bagi perumahan kepada mereka duduk dalam bandar. So tanah-tanah kerajaan start ada land acquisition lah. Pengambilan tanah. So Prima dapat peruntukan bajet daripada kerajaan untuk dapat ambil alih tanah-tanah tersebut. Beli tanah. Okay, termasuk tanah-tanah konsep TOD, Transit Oriented Development. Ada beberapa tempat dalam KL, ada 8 tempat yang dekat-dekat dengan LRT station, yang dekat-dekat dengan public transportation within dalam radius area 1.5 km. So itu asal dia lah, nak cerita panjang lagi. Cuma saya ringkaskan kenapa ada kerugian yang besar macam ni pada Prima. Okay, bila tahun 2018 tukar kerajaan, saya tak mau sentuh bab politik kerana parti ni tak ada. Sebab ini benda projek rakyat sentrik. Prima ditubuhkan untuk bantu rakyat. Clear cut. Okay. Bila 2018, semua projek bawah 15%, kerajaan buat dasar. Kementerian Kewangan buat dasar pada waktu itu, semua projek pembangunan bawah 15% kena dihentikan. Stop. Termasuk projek-projek Prima. So, bawah 15% ni banyak syarikat. Bila banyak syarikat yang dah jalankan, Prima nak kena bayar compensation. Nak kena bayar balik ganti rugi. So call lah. Lebih kurang maksudnya ganti rugi. So alasan yang diberikan pada waktu tu, saya minta justifikasi kukuh daripada kerajaan. Ketika saya jadi pengurusi, saya menghadap PSC. Saya bertemu PSC, dijemput untuk bentangkan dan ditanya beberapa soalan dalam PSC disebabkan kenyataan saya. Dia kata dia adalah political sikit. Dia orang kata saya sentuh ni bab politik. Saya kata tak. Saya kata saya kritik dasar kerajaan pada waktu tu. Kenapa hentikan projek rakyat sentrik? Projek di Kuala Pulih dah berjalan berapa banyak. Tiba-tiba kerajaan nak kena bayar. Prima nak kena bayar compensation. Yalah. So nak pakai duit mana? Nak pakai duit yang sedia ada. Bila pakai duit yang sedia ada, dia efek nak projek yang sedang berjalan? Habis sedang berjalan. Itu antaranya sebab sakit
dan ianya diwarisi sampai ke zaman YB dengan Komek. Saya bukan salah kata YB dengan Komek, tak ada. That's the Teruskan. reality. That's the reality. Dan bekerjalah dengan kuat dan bantulah Prima. Dan zaman saya dah usahakan Datuk Seri Ismail Sabri pada waktu itu dengan sokongan YB Menteri Keuangan, Datuk Seri Zafrul telah meluluskan sukuk 5 bilion untuk Prima. Okey. Kita buat paper, kita buat presentation dan sebagainya, dan saya tak pasti adakah sukuk tersebut diutilize, digunapakai oleh Prima untuk kembangkan lagi projek-projek di Prima. Walhal banyak sebenarnya tanah-tanah Prima yang berpotensi untuk dimajukan. Tapi Itu pasal Prima. saya sikit tambah lah sebelum kita habis tutup untuk episod ni. Isu projek-projek sakit ni isu yang bukan isu baru lah. Selama. Kita ada banyak projek-projek sakit. Bukan setakat Prima, banyak lagi projek-projek kerajaan sakit. Dan kita juga banyak projek-projek yang mana kita buat keputusan yang terlalu melulu dan mengikut kepentingan politik. Saya bagi satu contoh sebab yang dekat di hati saya ialah HSR. HSR ni paling dekat di hati saya lah. Pasal saya dulu pernah kerja SPAD. Bila tukar kerajaan, Tun Dr. Mahathir batalkan HSR. Dan bila batal HSR, kita bayar compensation kepada Singapura lebih kurang 400 juta. For nothing. And kita kena restudy balik. Bila tiba-tiba YB Anthony Loke kata, kita mungkin nak teruskan projek HSR. Tapi kita nak lihat kepada PFI. Maksudnya fully private funding initiative. Which personally saya rasa is quite impossible, and saya tak setuju sebab itu infrastruktur nasional. Tapi apa saya cuba sampaikan ialah kita banyak buat keputusan mengikut kepentingan politik. Yang ini saya rasa kita kena berubah dan lebih matang. Dan saya setuju dengan satu kenyataan Dok tadi. Mana-mana yang rakyat sentrik ni, kita jangan kacau lah. Jangan kacau. Just because kita berbeza pendapat politik, akhirnya we want to serve the people. Tak kisah parti politik mana pun, asasnya ialah kita nak berkhidmat kepada rakyat. Kalau benda tu baik untuk rakyat, teruskanlah. Janganlah just because kita berbeza politik, pandangan politik. Kan? Ini perangai yang harusnya dihentikan lah. Polisi yang baik, siapa-siapa pun teruskan. Katalah contoh, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak dapat jadi Perdana Menteri lagi. Katalah orang lain jadi Perdana Menteri. Teruskanlah. Kalau mana yang baik, kita teruskanlah. Janganlah kata, pasal ni PMX punya, saya tak nak legacy dia, kita cancel. Itu yang berlaku pada Datuk Seri Najib. Sampai ingat dah masa tu, semua logo-logo Satu Malaysia semua turun. Ya Allah, dah macam budak. Saya nak bagi tahu, Prima sebenarnya nama dia Perumahan Rakyat Satu Malaysia. Betul. Prima kena tukar logo. Sama dan tukar nama. Perumahan Penjawat Awam tu, Perumahan PP1M. PPA1M tu. Berapa banyak yang tak bayar lagi PP1M? Sama orang dah Klinik Satu Malaysia. Yes, banyak. Okey, tak apalah. Itu dah habis, tapi kita ada pengajarannya ialah mana-mana yang rakyat sentrik, yang rasanya pasal kita nak buat hanya sebab perbezaan politik, tak kena pilih lah. Cuma satu lagi sikit saja bab rumah ni, tak habis lagi. Sikit lagi. Saya saya rasa kena buat macam ni. Kita duk puji HDC. Okay, HDC ni Housing Development Corporation, which is owned by Singapore government. Okay, betul lah kita tak boleh nak bandingkan sistem perumahan kita sebab kita nak compare to population Singapore kecil berbanding dengan kita. Okay, Singapore kecil berbanding dengan kita. Tapi dia boleh centralize. Okay, pada saya setidak-tidaknya kerajaan ini supaya lebih fokus. Sebab apa? Sebab sekarang ni kementerian-kementerian tertentu dia ada projek perumahan dia sendiri. Contoh, bawa kementerian KKDW. Okey, bawa apa ni? Sorry bukan KKDW, FGV, Felda. Felda ada perumahan dia sendiri. Kementerian Pertahanan ada perumahan dia sendiri. Kementerian Pendidikan ada perumahan dia sendiri. Semua ada perumahan sendiri. Okey, dan kemudian ada pula perumahan SPMB, ada perumahan PP1M, ada perumahan Prima, ada perumahan banyak. Kenapa tak diselaraskan satu, diletak di bawah National Housing Council? Betul. Which is pada saya yang amat berhormat Perdana Menteri perlu chair. Saya setuju. Okey. Kemudian tanah-tanah kerajaan yang lokasi strategik. Contoh, tanah-tanah dalam KL, tanah-tanah yang mana tempat lagi yang asyik habis duk kena swap je. Land swap bagi dekat developer maju. Betul lah dia high value. Tapi pada saya kan, kenapa kita tak buat model cross subsidize ke? Contoh lah. Okey. Bangunan sebelah ni 1 ekar ni kita buat yang mahal punya. Okay, maju dapatlah buat duit sikit. Sebelah ni buat yang untuk level M40 yang 400,000 ke bawah. Contohnya,
So rakyat boleh merasa duduk dalam town, dalam bandar. Yang ini saya nak kena celah sikit. Ya. Sebab benda tu ada. Benda tu ada. Benda tu ada. Benda tu Planning ada. guideline kata, mana-mana property developer nak buat rumah, mesti ada allocation certain percentage untuk buat rumah kos rendah. Yes. But definisi rumah kos rendah ni akan berubah mengikut zaman lah. Mengikut zaman, mengikut kerajaan negeri, state government. Mengikut requirement pembeli dan sebagainya. I mean, it's just a guide. The guideline is there. The guideline is there. Just make it happen. Tapi ya betul. Saya rasa it's time for the government to look into having a national housing council. Dan when you have this national housing council, you boleh streamline policy, you boleh streamline pembangunan, you tak ada overhang property. Ini saya bagi satu contoh. Berapa banyak aset-aset kementerian yang buat quarters dan sebagainya ni, akhirnya tak ada orang duduk pun. It's a rundown building. And what you gonna do about it? JKR kena Lepas tu boleh bagi kat NGO. Tak, JKR kena maintain. Saya perasan JKR tak mampu nak maintain. Dia pun dah jadi overwhelming. Sebab semua maintenance semua bawah JKR. Aset kementerian. Setuju. Yang ni saya rasa it's worth for government to explore. Jadi saya rasa itu je topik kita hari ni. Panas sikit tapi kita relax. Jangan lupa follow kita di Instagram, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify dan juga TikTok. Yes. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Okay, relax bro. Relax Terima bro. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax